Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Amirul dalam Info Sihat. Tajuk kita hari ini ialah elak penyakit. Fokus pelajaran kita hari ini ialah cara menjaga kebersihan untuk mengelak penyakit. Anda boleh rujuk buku teks muka surat 85. Rajah ini menunjukkan situasi di wad hospital. Mari kita pergi untuk mengetahui apakah yang berlaku. Hanis dimasukkan ke wad hospital. Hanis sakit apa? Saya sakit perut. Dia diserang cirit-birit kerana keracunan makanan. Semoga cepat sembuh. Ibu Hanis memberitahu bahawa dia keracunan makanan. Selain cirit-birit, ada lagi beberapa tanda yang menunjukkan kita menghidap keracunan makanan. Yang pertama ialah terasa loya pada tekak, terasa nak muntah, sakit perut, badan terasa nak demam dan juga cirit-birit. Jadi ini adalah beberapa tanda kita mengalami keracunan makanan. Apakah punca berlakunya keracunan makanan ini? Baik, di sini terdapat beberapa punca yang menyebabkan keracunan makanan. Yang pertama ialah makanan yang tercemar oleh kuman berbahaya. Kuman ini datang daripada tempat memasak yang kotor. Selain itu, makanan yang terdedah dan tidak bertutup akan terdedah kepada habuk, kepada lalat yang membawa bakteria ataupun virus dari tempat lain ke makanan itu. Jadi kita kena pastikan makanan kita sentiasa bertutup jika kita tidak berada di tempat makanan tersebut. Selain itu, makanan juga akan tercemar oleh bahan-bahan seperti kaca, paku, rambut dan benda-benda lain. Kerana apabila benda-benda asing ini masuk ke dalam badan kita, perut kita tidak dapat menghadam benda tersebut. Jadi, kita akan mengalami sakit perut. Seterusnya, makanan yang mengandungi toksin ataupun racun secara semula jadi menyebabkan kita keracunan makanan. Contoh makanan yang beracun seperti cendawan, makanan laut. Jadi apabila kita nak makan makanan itu, perlulah dibersihkan dengan betul dan dibuang bahagian-bahagian yang beracun itu. Seterusnya, keracunan makanan juga berlaku apabila makanan tersebut tercemar oleh bahan-bahan kimia seperti racun serangga, sabun pencuci, cat dan sebagainya. Jadi apabila bahan-bahan itu masuk ke dalam makanan dan kita makan makanan tersebut, maka berlakulah seperti kita makan benda asing tadi. Perut kita akan mula rasa sakit disebabkan bahan itu. Jadi kita akan mulalah rasa loya, rasa nak muntah, rasa sakit perut. Itu adalah kesan daripada bahan-bahan tadi. Selain daripada punca-punca yang dinyatakan ini, terdapat juga punca lain yang boleh mendorong kepada keracunan makanan. Yang pertama ialah tangan yang tidak bersih semasa mengendalikan makanan. Kadang-kadang sayur ataupun buah kita dah cuci, tapi apabila kita sentuh di tempat yang lain, kita pegang makanan tersebut, kita tak nampak. Rupanya ada kuman di tangan kita, kemudian kita sentuh makanan tersebut dan kita makan. Maka kita akan mengalami keracunan makanan. Selain itu, makan makanan yang telah luput tarikh ataupun expired, ia juga akan menyebabkan kita keracunan makanan kerana makanan yang telah luput tarikhnya kebiasaannya akan tumbuh kulat, akan mula ada bau yang agak busuk, kemudian rasanya pula menjadi masam. Maknanya apabila rupanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, maka makanan itu tidak elok untuk dimakan. Kita teruskan.
Cara mengelak dari terkena keracunan makanan dengan menjaga kebersihan diri. Jadi kita boleh elak dengan cara menjaga kebersihan. Bagaimana? Jom kita teruskan. Okey, baik. Yang pertama kita lihat di sini. Cuci tangan sebelum dan selepas makan. Sebelum sentuh makanan, pastikan tangan kita bersih. Dan selepas makan juga, kita kena pastikan tangan kita bersih. Kemudian, kita perlu mandi setiap hari. Kadang-kadang ada di antara kita yang tak nak mandi sebab air sejuk. Lebih-lebih lagi pada waktu pagi. Kerana pada waktu pagi air sangat sejuk. Tapi itu bukanlah alasan untuk kita tidak mandi. Kita kena tahu mandi dengan air yang sejuk pada waktu pagi lebih mencerdaskan badan, lebih menyegarkan badan. Jika kita tidak mandi pada waktu pagi, maka kuman daripada pagi akan bawa ke malam, bawa ke hari esoknya. Maka banyaklah kuman pada badan kita. Anda nak ke? Mestilah tak nak. Pastikan anda sentiasa mandi setiap hari. Yang seterusnya, tutup mulut apabila batuk. Semasa batuk, kita akan mengeluarkan kuman-kuman dalam tekak. Jadi, kalau kita batuk dalam keadaan yang terbuka, tanpa kita tutup dengan tangan, maka virus tadi, kuman tadi akan duduklah di merata tempat kawasan yang kita batuk tadi. Yang seterusnya, gunakan sapu tangan apabila bersin. Bersin juga begitu seperti batuk. Di mana apabila kita bersin, hidung kita akan mengeluarkan kuman di dalam hidung. Kalau kita tak tutup, kuman tadi akan merebak ke tempat yang lebih luas. Jadi susahlah kita nak bersihkan sebab tempat dia dah makin luas. Dan setelah kita batuk, setelah kita bersin, kita bersihkan tangan kita dengan sanitizer ataupun yang lebih baik, kita gunakan air dan sabun. Kemudian lap tangan kita, lap badan kita sehingga kering. Baiklah, sedikit rumusan tentang pembelajaran kita hari ini. Cara menjauhkan diri kita daripada penyakit. Yang pertama, menjaga kebersihan makanan. Kemudian, menjaga kebersihan tempat penyediaan makanan. Dan yang terakhir, kita kena jaga kebersihan diri. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Selamat belajar dan selamat membuat latihan. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.